صلى الله على محمد صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، وهيتها أجل kami kau yang kami masih jahil, وذكرنا ما نسينا, dan berilah pada kami semula benda yang kami telah lupa. Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhan lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan tolong mudahkan semua kerjaku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan tolong wamuk bahasa-bahasa yang payah dipaham di lidahku, yafqahu qawli, supaya ramai dapat faham kata-kataku. Ya alim 'allimna min ummati ma tadda bi 'anna, wa la tu'akhidhna bima ta'lamu minna. يا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت الحليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. وجعلنا النهار معاشا, kami jadi juga siang hari untuk kamu semua cari makan. Wabanaina fawqakum, dan kami bina, kami bangun di atas kamu sab'an shidada, 7 perkara, 7 lapis langit yang kukuh. Waja'alna sirajan wahaja, kami juga buat pelita ataupun matahari yang ibarat kita menyuluhkan, wahajan, yang sangat menyala. Wa anzalna minal mu'sirati, dan kami bawa turun daripada awan, yang daripada langit yang memerah, ma'an thajjaja, air yang begitu sekali lebat. Linukhrija bihi habban wa nabata, dengan tujuan kami mengeluarkan hasil daripada adanya matahari, hasil daripada turunnya hujan. Kami mengeluarkan di bumi ini habban, biji-bijian, wa nabatan, dan rumput rampai, wa jannatin alfafa, dan dusun, kebun yang berlapis-lapis daunnya kerana subur. Inna yawmal fasli kana miqata, semua itu berlaku di dunia ini, dan akhirnya akan timbul yaumul fasl, hari pemutus daripada aku, antara aku dengan manusia. Dan benda itu miqatan, telah ditetapkan jadualnya, ditetapkan masanya. Yauma yunfakhu fis-sur, ingat akan sampai masanya sangkala akan ditiup, wisil besar akan ditiup untuk menghidupkan kamu daripada kubur. Fata'tuna afwaja, ketika itu kamu akan datang jumpa aku berduyun-duyun. Wa futihatis sama'u,
Dan langit yang begitu kukuh tadi akan dibuka menjadi pintu-pintu. Buka pintu-pintunya dan langit yang begitu kukuh. Wasuyratil jibal, dan segala bukit bukau yang menghalangkan hidup manusia ini akan ditolak. Bakanat saraba, akan ditolak, akan disodak. Maka bukit bukau gunung ganang tadi akan menjadi debu berterbangan. Para hadirin sekalian, hari ini ayat ini sambung daripada ayat pada surah An-Ma'idah. Orang Melayu panggil, Tuk Guru panggil Juh An-Ma'idah. Sebut tentunya An-Ma'idah alun. Kita orang yang belajar ni tak usah sebut An-Ma'idah lah, nampak darab dah. Nak sebut perhabis bahasa Quran. Juzuk An-Ma'idah alun. Juzuk An-Ma'idah alun, juzuk Tabarakalladzi, juzuk Al-Baqarah, juzuk Ali Imran. Sebut molek ajar lidah kita ni berubah daripada tak molek pada molek, daripada telo-telo Quran ni menjadi tak telo. Juzuk An-Ma'idah alun. Bila budak-budak anak-anak kita baca Quran, dia disebut jak kecil lagi juh apa ni, juh An-Ma'idah alun. Tak sebut An-Ma'idah. Itu apa berdoa kita ni tak cermat dalam bahasa. Dia sehari dua ni timbul cerita bahasa Melayu. Orang Melayu sendiri dah pusing tengok bahasa Melayu ni apa jadi rojok caca merbah dia panggil. Jadi usahakan nak jaga Islam, nak jaga bahasa Melayu pun tak boleh. Lemahnya kajian kita. Baik. An-Ma'idah alun, Amos sebut hari itu daripada awal juzuk ni sampai ke akhir 95% semuanya cerita hakim. Dan depan kita ni ada juzuk lagi depan kita ni start ada juzuk Tabarakalladzi pun umumnya mencerita hakimat itu. Ujung Quran ni juzuk yang ke-39, yang ke-29 sampai juzuk 30 cerita hakimat. Bakali Tuhan sindir pada kita. Waktu muda lupa kiamat tak ada lah muda. Kerana orang muda ni hanya dia mikir benda depan dia. Mikir masalah makan, masalah minum, masalah rumah tangga, masalah itu, masalah ini. Dia payah orang muda nak mikir benda hak ujung hidup dia. Kerana dia berasa dia muda, dia gagah, dia sihat, dia apa. Tetapi walau belah mana benda hak nak fikir sekalipun, akhir umur ni kena isah lah. Kalau isah muda lagi baik. Tapi kalau akhir umur tak isah juga, peluang mu nak isah, mu nak sedar payah lah. Sebab tu ujung Quran ni Allah Ta'ala bawa dua juz kita panggil, dua juzuk cerita hakimat. Mudah-mudahan akhir umurmu pun, akhir umur ni start daripada 40 lah. Bukan akhir umur start daripada mati lalu tidak. Start daripada 40 mulai manusia menurun. Dia tak boleh pergi dah. Lepas pada 40 tu naik lagi tak boleh dah. Macam pohonnya. Buah mana subur dia, buah mana besar dia pun dia pergi sampai satu ketika. Lepas dia pun memuting. Buah dia pun tak ada. Dia boleh menurun dah tu. Marilah apa saja sunnah Allah Ta'ala. Dia beri hak yang tertentu. Lepas tu dia menurun. Makin lama makin tua, makin lama makin sabur mata, makin lama makin cabut gigi, makin lama makin itu, makin ini. Umummu juga hemat manusia. Kamu nak berpoya-poya, nak enjoy berapa masa muda, tak apa boleh buat. Tapi kurang-kurangnya hujung umur ni, sebagaimana hujung Quran, aku tak memiliki kiamat. Itu cara sini Allah Ta'ala. Yang kalau faham lah. Yang kalau tak faham pun cuba-cubalah fahamkan. Baik, minggu lepas dia sebut Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Cara Tuhan dedah kiamat ni dalam bermacam-macam cara untuk menarik perhatian manusia. Muhammad, mu tahu kau orang tu duk kecik apa kan? Orang tu duk buat-buat ya, duk buat-buat cakap benda yang begitu besar. Benda yang begitu menggemparkan, benda yang begitu sekali penting. Dia buat-buat tahu, buat-buat tak tahu, buat-buat tanya khabar. Tak betul. Benda buat tak tanya khabar ni benda kecil-kecil. Masalah ikan, kau sayur, hari ni nombor berapa, harga berapa, tu biarlah buat lebih kurang. Tapi masalah kiamat ni tak boleh buat tanya. Benda ni benda penting. Amma yatasaalun. Benda apa yang itu buat tanya khabar ni? Dia ngaji dengan Muhammad, cakap mengenai kiamat. Ni sebab kiamat ni mana hidup balik,
Lepas pada mati, maka orang tu berasa tak boleh jadi. Mana boleh manusia ke, menatang ke, bila mati hidup balik. Maka dia buat kita kena kopi lebih kurang. Tak kena. Benda ni benda sungguh. Aninna ba'ir azim. Benda ni benda besar. Apa tu dia wayak lah. Kalau mu tak percaya, kiamat ni ada, aku bawa dalil. Kalau tiap-tiap perkara ni mesti ada dalil. Atas dunia ni pun kita berdepan dengan mahkamah, ada dalil. Kita berdepan bala dengan orang, ada dalil. Kita boleh kata ni hak barang bawah, dalilnya begini-begini. Pergi mahkamah pun begitu juga. Ni barang saya, Tuan Arif. Saya barang begini-begini. Pas ke kiamat pun, depan Tuhan pun, kan ada dalil. Harta banyak pun kata ada dalil, Jahannam. Harta sikit ada dalil, masuk syurga. Atas dunia ni pun harta banyak tapi dari boleh kena dadah, Jahannam. Harta sikit, sama telah lah. Jadi benda-benda begini Islam ajar kita baru hidup. Hidup kita di muka dunia ni kena faham molek bahawa ujung dunia ni adanya kiamat. Dalilnya disebut alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ini dalil Tuhan nak tunjuk nelan dia. Nak tunjuk nelan. Kalau orang nelan macam ni, bahawa kalau dia buaya, dia boleh buat benda lagu lain apa ni gagah juga. Apa ni? Aku buat bumi. Dia bumi ni aku cadang untuk mu hidup senang dinas bagaimana mu tidur dalam buaya. Bagaimana mu tidur dalam buaya senang. Balik boleh, meletak boleh, nungging boleh buat. Buaya ni sengaja mak kita buat untuk tenang anak dia. Bumi ni pun aku buat. Ada dengan sungai, ada dengan pokok, ada dengan burung beriak, ada dengan gajah rimau, ada dengan kijang, berapa semua sekali cukup tenang bagimu untuk hidup sini. Siapa dia buat kerajaan muda, syarikat muda, tok nenek muda, mu sendiri pun tak. Kau tidak, siapa dia, kau tidak aku. Itu cara Tuhan tunjuk dia nelan. Maka bila aku ni nelan, pas kalau aku wayak nak kiamat pelik aku yang buat aku nelan. Itu dia duduk. Wal jibala autada, bukit aku buat. Dengan tujuan nak pasok, nak paku bumi ni supaya tidak kocok, supaya tidak melenggang, supaya tidak berapa. Bumi ni cikgu wayak kita dia musim ni kalau salah cabut paksi dia tu tak. Kalau kita main gasing, terpusing. Pusing tiap belah mana pun ada paksi. Ya kalau paksi ni cabut, maka telah kering kita lah. Maka telah kering kita tepuh orang. Tapi dengan sebab paksi tu kukuh molek. Nak legak macam mana sekalipun gasing ni, dia tenang molek. Dia legak atas legak dia, tapi dia tak kacau orang. Tak tepuh telah kering orang apa semua sekali. Bombing itu juga. Bombing ni benda musim, benda golek. Musim timur barat pun dia, utara selatan pun dia. Ya kalau aku tak paku kejap, bombing ni kacamu. Maka aku buat bukit, aku buat gunung, panahlah aku imbangkan kedudukan bumi ini supaya dia tidak kacau mu, supaya tidak apa, aku pasok dengan bukit ni, gunung. Dan benda ni kerana pada kita mengaji ilmu biologi ke geografi ke, benda lagu ni cikgu yang mengaji ni perlu benar syarah ayat ni bagi membolehkan orang ilmu yang diajar kepada murid itu kenal Allah Ta'ala saja, kenal Allah Ta'ala sama. Jangan berjadi budak mengaji habomi habzapun. Duk mesti habomi je. Duk mesti habukit je. Tidak asah fikir budak supaya dari mujur Tuhan buat bumi, Tuhan buat bukit buka gunung ganan lah. Maka kita boleh hidup kena balik. Alam naj'al arda apa ni? Wal jibala autada. Cikgu kena syarah wal jibala autada ni supaya budak faham gunung ganan tu dengan segala batu dengan segala apa tu dalil bagi kuasa Allah Ta'ala, bagi rahmat Allah Ta'ala, bagi membolehkan manusia tu pengen hidup tempat ni. Melayu boleh hidup tenang, Cina boleh hidup tenang, Arab boleh hidup tenang, Amerika pun boleh hidup tenang kerana adanya gunung ganan ni. Begitulah seterusnya. Kemudian akhir sekali disebut kemarin wa khalaqnakum azwaja. Aku buatmu ni berpasang-pasangan. Ada lelaki ada perempuan. Siapa dia buat waktu berlaku persetubuhan lelaki isteri ni, si laki-laki mengeluarkan mani, si perempuan duk tunggu telur, dia panggil baydah, telur dalam perut perempuan. Telur ni 15 hari. Kalau dia nak boleh anak tak, dia tak mari haid. Kalau dia mari haid, dia tak lihat dia apa namanya, tak boleh anak lagi. Jadi telur ni sengaja Allah Ta'ala buat nak join venture lah dengan benih daripada si suami. Waktu keluar benih ni tak ada apa dia tahu hak ni laki ke puan. Tapi bila benda ni lama
Mani hok nak jadi laki-laki tu dia panggil X ke, panggil Y ke, dia jadi perempuan. Mani telur hok nak jadi laki-laki, dia pergi dia jadi hok bagian laki-laki. Hok nak jadi telinga, dia pergi lah ke telinga. Hok nak jadi perlutut, dia pergi jadi perlutut. Hok nak jadi mata, dia pergi jadi mata. Nak jadi tulang belakang, dia pergi mata. Sedangkan mani telur. Siapa dia buat? Tok laki membuat, bini membuat. Binimu hanya melakukan persetubuhan dengan suamimu, dan suamimu melakukan persetubuhan, lepas tu tidur, tak ada apa. Masing-masing bawa diri. Akulah kisah. Supaya orang ni jadi lelaki, orang ni jadi perempuan. Anak lelaki, bukan kerana kita buat. Allah Ta'ala takdirkan mani hok sebutir tu. Berjuta-juta benih mani keluar daripada laki-laki itu, so yang pakai kerjanya. Hok so tu lah. Kau nak jadi lelaki, kau nak jadi puan, kau nak jadi putih mata, kau nak jadi lutut, kau nak jadi otak, kau nak jadi kepala, kau nak jadi ibu kaki, kau hok so tu lah. Remik kerja aku ni hebat dia. Rumit, terlalu amat sophisticated, terlalu amat rumit kerja aku nak buatmu. Tiba-tiba bila besar panjang, melawai aku, I tak kena. Gitu duduknya. Tu, hari ni sama lagi. Waja'alna an-nahara ma'asha. Dan aku buat sehari ni untuk buat kerja. Waja'alna an-nahara ma'asha. Aku buat sehari. Lelah ni sehari. Arab panggil nahar. Kita panggil sehari. Sehari semalam, malam. Gelap. Tujuannya supaya murehat. Dia sebut waja'alna al-layli murehat. Mujur Tuhan buat malam. Kalau malam tak ada orang buat kerja 24 jam, mati lalu orang. Buat kerja malam siang, malam tak ada. Bila malam tak ada, katakanlah malam ni tak ada, orang buat kerja. Hok duk baru, hok duk kedai, jual juga, hok duk baru, cedung juga, galau juga, hok duk jabat, tulis juga, telefon juga. Akhir kali rebah catuk orang. Tak ada masa nak rehat. Kereta kita belah mana kukuh besi sekalipun, kita kena berhenti. Beri 10,000 batu, kita berhenti dia kedai-kedai. Kedai sabih kita panggil tu. Minta budak cek celana lah, minta buat cek air lah, minta sejuk budak enjin apa semua sekali. Kalau jalan 24 jam, jalan setahun cukup tak berhenti-berhenti. Jahanam. Tak ada benda boleh bergerak 24 jam lain pada langit bumi. Langit bumi itu kerja Tuhan lah, bukan kerja sabih tak pada. Aku buat malam dengan tujuan supaya mu subatan, supaya mu berhenti kerja sekejap. Tubuh badan makan gagus semula. Akal fikiran makan segar balik semula. Akal kita kultif kalau buat kerja, tubuh badan kita penat kalau kita buat kerja. Maka sengaja aku atur secara otomatik, malam aku buat supaya mu paksa tidur. Siang aku buat supaya paksa mu bangun. Barulah dunia ni jalan malam, ada masa kita tidur, ada masa kita bergerak, ada masa kita makan, ada masa kita minum, ada masa itu, ada masa ini, buang selena apa semua sekali. Lepas pada tu, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Satu daripada nilai akunya, aku buat atas kepalamu ni 7 lapis langit. Sab'an, 7 apa, 7 langit, kau 7 berapa kita pun tak reti. Tapi sekadar mana hak Tuhan sebut dalam Qurannya, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Aku buat atasmu, depan atas kepalamu ni 7 lapis langit yang kukuh. Tak rajin sumbing, tak rajin raka, tak rajin cabut skru, tak rajin. Langit 7 lapis langit, lagu mana langit pak lelo ni orang tak reti lagi langit. So kita kapung orang mengaji ilmu gani pun tak reti langit tu berapa. Semua dia boleh tengok dari atasnya, dia suruh pun tengok ada bintang, ada kecil, ada besar, ada warna merah, ada warna biru, hok selalu panas tu biru, hok putih merah, hok merah ni kurang panas, gitulah dia kurang baca lama-lama. Walau bagaimanapun ni kukuh. Langit tu orang panggil apa ni, Milky Way tu ke apa, ataupun orang panggil majarah ke galaksi ke berapa, sekali kita tak dapat tahu. Cumanya kita baca Al-Quran, aku buat 7 benda yang kukuh-kukuh atas kepala. Untuk nak letak bulan, nak letak siap, nak letak matahari, nak letak miris, nak letak mustari, nak letak zuhal, nak letak atarat, semuanya aku buat ring aku supaya benda ni musim molek. Daripada pusingan itulah tubik cahaya, tubik oksigen, tubik segala elektrik, segala apa sekali, dia boleh duduk senang atas bumi. Senang bumi itu bukan tujuan apa, senang supaya mu berabdi pada aku. Senang amu disebut semua, dunia ni ibarat asrama. Kerja ambil pelajar-pelajar yang bijak-bijak tu letak di asrama. Nak makan ada, nak minum ada, nak main bola ada, nak TV ada, nak segalanya, berenang ada, sungai ada, kolam mandi.
Bukan tujuan nak suruh budak tu main tu, nak suruh budak tu tenang hati dia menghadapi pelajaran. Pelajaran yang dia ajar dalam kelas tu payah. Cikgu royak, cikgu bila nak makan, pergi makan kantin ada tu. Nak bola ada, nak reaksi ada semua sekali. Tujuannya supaya budak ni tumpu pada pelajaran sepenuh. Tak payah mikir hal makan, tak payah mikir hal minum, tak payah mikir hal berubat. Doktor ada, berapa ada. Dunia semua ni asrama. Ya Allah Ta'ala buat pada manusia dan dia siap segala-gala perlu hidup manusia. Bahan makanan ada, bahan minum ada, bahan perubatan ada, bahan peperangan ada, bahan apa saja pun ada supaya manusia tenang molek tak memikir banyak untuk berabdi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Halalnya, haramnya, sunat makhluk tak ada gangguan apa kerana barang mentah untuk maksudnya ada berlaku. Kita kata waja'alna fawqakum sab'an shidada. Aku buat atas kepalamu 7 benda yang kuku-kuku. Kalau kita mari panggil langit, nak panggil langit ke, nak panggil galaksi ke, nak panggil falak ke, kata kenapa? Waja'alna sirajan wahaja. Dalam 7 lapis langit tu aku buat pelita so. Buat siraj kita panggil pelita. Maksud pelita sini nampaknya matahari lah. Kita buat rumah pasang lampu, pasang tangga berapa tu awak sebutir ya pelita. Pelita ni wahajan. Yang cukup banyak mengeluarkan panas. Dunia ni dia bergerak ikut sistemnya panas. Kalau dunia sejuk, dia tak barang sejuk dia tak bergerak, dia sejuk sebab kita tidur malam. Bila tidur malam, bila sejuk kita gokok. Tapi bila panas dia belunjur. Belunjur tu ada gerakan, ada aktiviti. Kalau sejuk kita bau habis batanya, bininya, tok lakinya, anak kita bau supaya panas molek. Supaya bila sejuk panas, maka besar mungkin jauh kita berjalan molek, sendiri dan kita bergerak molek. Bila sejuk habis. Sebab itulah untuk memanaskan dunia ni aku buat matahari. Dan dari segi ilmu geografinya, ilmu astronomi dia panggil matahari ni majmu'ah nasyub wa nayazik. Matahari sendiri itu himpunan daripada batu-batu besar. Batu besar, ia bila matahari dipusingkan, maka batu tu bergerak. Bergerak sama sendiri daripada belaga batu ni dengan batu tu terbit cahaya. Kalau kita takir golok kita atas besi lah terbit api. Peng belaga kerah, belaga golok kita hak besi dengan besi juga tu berapi. Itu keadaan sunnah alam dia begitu. Maka bila belaga nuyuk syahad asyub wa nayazik ini, bila belaga dalam masa matahari musim ni keluar api. Keluar api itulah timbul panas sebab kita. Daripada berapa ribu juta kilometer daripada bumi dengan langit ni, panas terasa di kita. Cukup untuk menggerakkan dunia. Kalau panas benar, acup panas habis bumi. Kalau sejuk benar, beku habis bumi. Maka Tuhan letak ukuran matahari dengan bumi ni padan-padan dengan dengan panas dia tu supaya tidak terbakar, supaya tidak tu. Di atas muka bumi ni sebut lagi ether, benda-benda butir-butir halus. Ya, cahaya matahari bila tepuh butir ni, maka butir ni jadi panas. Daripada panas tu kita dapat rasa kepanasan dan suaman matahari pada kita. Kita boleh menyawa molek, kita boleh cakap molek, tak boleh buat kerja molek, semua daripada elektrik panas yang Tuhan buat matahari. Cuba kita tanya pegawai TNB, Tenaga Nasional, nak boleh keceruh kampung kita ni banyak mana cik? Syarikat TNB kena habis duit. Dia kata 10 juta untuk jajahan ni. Kena beli itu, kena beli kialah, kena beli elektrik ya. 10 juta habis. Artinya belanja Tuhan begitu banyak nak mencerah ke separuh dunia. Separuh bumi ni gelap, separuh bumi lagi cerah balik. Nak boleh kecerah ni apa ribu bilion. Piti duit Tuhan habis. Siapa nak menyelamatkan kita? Atas butir tu kalau kita menapuk dah kaya Tuhan. Kaya aku kaya dia lagi. Kaya aku hanya ada sekeping, 2 keping. Ada lembu sedening. Kaya benar ada kita ada kereta sebuah kaya. Tuhan ni kaya lagi. Kaya hak mana kaya tak suruh agah lah. Tak suruh agah lah. Kalau dia mau duk wipitih masa pilihan raya baru dia kena reti. Kaya Tuhan lagi, nilai Tuhan lagi. Bila dia mau buat kerja benda salah, dia mau kena ingat. Kalau kahwin dia ni duduk berapa puluh ribu juta kilometer jauh, berasa panas. Orang yang menipu ni, nipu buat duit tipu, buat pasport tipu, buat apa tipu lagi, obat tipu, buat pistol tipu.
Wak kak kenalan tipu, wak pilihan raya tipu. Orang ni sudah ada berdosa. Kalau pasport plus tu orang denda dah. Orang denda pada orang buat pasport. Kalau buat kertas plus tu, duit kertas plus tu orang denda. Buat pilihan raya plus tu pun kena denda. Tak denda ni denda akhirat. Tak lari dah benda ni. Nak mengadak tak boleh. Ingat molek sikit. Pada orang menipu ni tetap dah dia dosa. Wakil rakyat yang kena menipu dia kena ingat. Duit hak dia makan tu duit haram. Elang hak dia makan tu duit haram kerana menipu. Dan malam putih ni insya-Allah hamba akan terang panjang lebar mengenai dengan penipuan yang berlaku dalam pilihan raya baru. Jangan sedap hati. Dia duk cabar kita supaya kita bawa badan. Kita cabar dia supaya letak jawatan. Kalau tak letak, mu duduklah kan menipu. Duduklah kan menipu ni, arti makan minum. Duit hak beli beras haram. Duit hak beli gula haram. Duit mau beli kereta haram. Duit mau beli kasut haram. Mau duit mau bayar biaya haram. Apa haram belakang. Sama ada mu letak jawatan sebagai mu'isah tak mahu terlibatnya dosa, ataupun mu duduk tak letak. Duduk tak letak arti mu rela duduk dalam keadaan dosa. Orang rela duduk dalam keadaan dosa ni semua rela duduk dalam taki najis lah. Taki najis tu busuk bana lagi hulak riung. Orang hak bahasa jenis hulak taki najis tu dah. Suka duduk dalam keadaan dosa. Ingat molek dosa. Kita kena pandai jejek pada orang lagu ni, dia kena bang busuk. Apa namanya orang lagu ni? Kerana Jibril tak masuk dekat dengan orang hak bohong ni. Kenapa dia bang busuk pembohongan? Jadi kalau Jibril bang busuk orang lagu ni, kita sebagai hamba Allah yang saleh kena busuk juga, kena bersalah, kena jejek orang lagu ni. Kalau tak ada semangat ni, akan terus nipuan lah. Dan lala ni Amerika duduk itu dah. Dia duduk gerupok dah kata. Laku tak selamat kalau aku tak jaga. Kita kata apa? Mari Singapura pula tak selamat kalau aku tak jaga. Ini mainnya Amerika, mainnya Yahudi lah kita panggil. Yahudi dengan Amerika. Hak tu lah. Kalau aku panggil Yahudi. Dalam hak sebutan hari-hari ni orang panggil Zionis, orang panggil Amerika apa semua sekali. Puak-puak ni kerja dia nipu orang. Dia tipu Iraq. Dia kata Iraq ada senjata musnah. Tak jumpa-jumpa pun. Tapi orang terpengaruh. Jadi kalau orang dunia berpengaruh dengan pembohongan Bapak Amerika, maka orang kampung kalau terpengaruh juga dengan pembohongan pihak lawan kita ni. Boleh apa lah. Tapi kita orang Islam, Alhamdulillah, kita ada akidah yang kukuh, yang kita yakin dua atas dunia ni walaupun mana miskin dah mana kaya pun, kaya Tuhan lagi. Nelayan Tuhan lagi. Dan kita ingat kiamat. Kiamat ni, kita boleh sebut Malik Yaumiddin. Tuhan yang berkuasa penuh hari balas. Hari balas, ubuk hari balas berapa belas kali sehari tu. Apa nama kerja kita sebut Malik Yaumiddin. Tapi kita hidup dalam keadaan dosa juga. Kekal dengan dosa, sono boleh pitih. Tak kira pitih dadah, kalau pitih menipu pilihan raya, kata sono. Ini orang yang perlu ditazkirahkan. Orang yang perlu tazkirah, kita tazkirahkan. Mudah-mudahan dia letak jawatan dia, supaya ada pilihan raya semula. Demo duk cabar kawan, supaya kawan boba dah kawan cabar demo, supaya demo letak jawatan. Kalau tak suruh letak jawatan, kawan agak demo ni supaya ulat tahi dalam duduk dalam tak najis maknanya. Nak kata begitu baru dia reti. Kalau kau nak reti dah, kau tak reti buat habis biarlah kita ni. Wajalna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjada. Lain pada Allah Ta'ala sebut langit, lepas tu Allah Ta'ala rakyat dia buat perkara, lepas tu dia rakyat aku waktu air. Cara dia buat rakyat susuh malik. Kerana air ni kata, air hujan kata cikgu, hasil daripada panah mentari pancar di atas air laut kali sungai. Bila air ni panah permukaan laut, panah permukaan sungai panah, dia naik uap. Seperti kita diri puyuk, bila air ni panah dia naik uap. Tahu-tahu kering air dah puyuk kerana panah ada bau. Allah Ta'ala kata aku buat langit, lepas tu dalam banyak-banyak langit aku bubuh tari, lepas tu aku buat tuai. Tuai itu betul, lepas ada mentari, ada air. Cara dia buat teratur malik. Padahal sebab tu dah setengah orang yang reti ilmu gani dia kata Nabi Muhammad ni Nabi semua hati kata tu. Bukan Nabi wa'ala tu. 1400 tahun itu sekolah rendah pun tak ada. Sekolah menengah, sekolah universiti. Muhammad tahu mana benda lagu ni. Dengan kena ada galaksi dulu. Lepas tu baru ada mentari. Lepas tu baru tuai. Tuai itu pula air main mana? Minal muqsirati wa anzalna minal muqsirati.
Aku buat turun air daripada muqsirat. Muqsirat, benda yang memeruh. Supaya kita peruh kain basah. Artinya kita peruh satan. Peruh dapat. Bila peruh tu tubik air. Tubik air. Hujan ni aku buat turun daripada benda yang memeruh. Kenapa peruh? Dalam kitab tafsir, macam-macam tafsir. Moga Tuhan sebut Al-Muqsirat. Kata dia awan dan angin. Awan dan angin ni bila air uap daripada bawah naiklah ke atas. Di atas udara sejuk. Sejuk siapa kau pikat beku. Sebab tu kalau orang naik kapal terbang tinggi, dia ada kesiapan pakaian, dia ada kesiapan air condition dalam tu, dia ada kesiapan oksigen apa semua sekali. Kalau tinggi mana macam apa ni pemandu ke apa ni pilot kapal perang apa semua sekali, dia pakai cara dia. Kerana air bila beku tak turun, bila beku keras tu je tak turun. Tapi Allah Ta'ala lepas angin. Belum pada mari hujan, dia mari angin. Hujan angin mari timur, Allah barat, Allah barat, Allah timur. Kita tengok pohonnya atas kepala kita, sekali meliuk Allah ke depan, sekali Allah ke belakang, sekali Allah kiri, sekali ini betul-betul memeruh. Dia nak peruh air kerana dalam awan tu supaya seca turun. Itu mana muqsirat, mengikut tafsir hak sekarang. Jadi muqsirat ini dua lah. Pertama awan, ia mengandungi air tapi beku. Yang keduanya angin. Angin ni mari di bawah, mari daripada bumi yang panas naiklah ke atas. Dia pun tak tepuh. Tepuh awan hak beku ni, mau tepuh halah kanan, aku tepuh halah kiri, mau tepuh halah ke jatuh, aku jaga naik, yang menyebabkan awan itu kena peruh. Yang meruhnya angin, daripada peruh itulah air itu berat. Apa kalau air turun stokor besar-besar rumah berdebung turun, mati habis orang rumah-rumah tu. Sekali-sekala tu air hujan manik apa hujan beku kena tersalah bulengan, kena tapal kita pedih pompa tak kena rumah-rumah itu. Tapi Allah Ta'ala buat angin, mu tolak lagi ni, aku tolak lagi tu, menyebabkan air hak beku tu jadi berat. Kalau kita ambil air segelas bubuh dalam mulut, pakai kita buat puh gitu, tu biar air berat. Kenapa? Pu tu menyebabkan air dalam mulut segelas tadi tu jadi putih habis, putih berat. Allah Ta'ala lepas angin, dia begitu kuat. Ada angin tolak Allah ke naik, ada angin tolak Allah ke jatuh, ada tolak utara selatan. Dia menyebabkan air hodok beku tu jadi cair kerana panas, dan turun bawah ni. Dia tolak di angin, tolak kanan kiri menyebabkan air tu berat habis di sini. Kalau kena atas orang pun tak sakit, kena atas lembu kubah pun tak apa, kena atas tanaman kita pun tak apa. Ni kerja aku semua manusia, bukan kebetulan je. Kerja aku supaya mu selamat. Kalau aku terus geleng sudah, satu-satu ni agak debung turun. Tak usah kata besar-besar rumah sekali turun tak. Besar geleng je. Salah bulengan tu dah lah. Boban. Lada kita mampu habis, ayam itik kita mampu habis, kita pun demam habis licin, sakit kepala habis, bahan hujan, sebab-sebab. Ini semua ni hasil daripada kerjaku manusia. Dan benda tu, awan tu dia berubah nama Al-Muqsirat. Benda-benda awan-awan angin yang memeruh. Bagaimana kita peruh kain air cuaca, melalui angin, melalui apa, maka hujan turun, begitu sekali bertaburan. Dan apa dia, waktu hujan bila matahari dia balik sana, kita dia balik sini, hujan turun, kita nampak air tu berat turun. Sedangkan air tu bukan berat, dia sekeping. Semutih negeri nampak apa ni angin, apa ni awan tu tutup, putih Kelantan awan tutup. Tapi waktu dia turun, dia tidak turun stokor gitu, dia turun dalam bentuk air berat muqsirat, ma'al fajjadah. Aku buat turun daripada muqsirat Nabi air fajjad. Fajjad kita panggil ya berat lah, ya berat, turun berat. Linukhrija bihi habban wa nabata. Aku buat mentari, aku buat awan, aku buat angin, aku buat turun air. Tujuan apa? Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Supaya aku buat tubik air tadi, air dari langit gabung dengan tenaga bumi di bawah, tubik biji-bijian, biji padi, biji gandum, biji apa lagi, jenis-jenis makanan manusia ni bermacam, jagung lah, gandum lah, beras lah, macam-macam ni semua ni tujuannya supaya mu hidup boleh makan. Kalau aku buat bumi tak ada air, kalau kau buat bumi air tak ada, membuat kan?
Untuk ambil air dua ni. Sedangkan air ni sumber hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku buat sebarang-barang benda hidup. Rupa ke orang ke hayawan ke mari daripada air. Dan ahli kaji sekarang aku mengaku bahawa memang segala hayat pada muka dunia ni buat daripada air. Daripada air itu keluar nanti yang ada isan, nanti yang ada isan, nanti yang tak ada isan, tak ada berapa semua sekali, akhir sekali jadi orang. Ini proses yang dilalui oleh ahli kaji, dan kajian yang dibuat sekarang ini telah pun disebut oleh Quran beribu tahun dulu lagi. Menandakan bahawa Nabi Muhammad Nabi sungguh, bukan buat-buat je, bukan mengaji di mana-mana dak, dia betul-betul Nabi terima wahyu daripada Allah SWT. Dan musim-musim maulud gini ni, pensyarah maulud kita, ustaz ke, cikgu ke, saintis ke, kena sebut benda-benda begini bagi membolehkan manusia ni kenal Allah melalui ilmu sains, melalui ilmu astronomi, melalui ilmu geografi dan sebagainya. Barulah orang panggil apa nama ni, ilmu yang kita dapat tu kita tidak terasa ilmu mari dia orang putih, mari dia Eropah. Orang putih tu boleh ilmu kan dia rajin, kita malah walaupun kita Islam dah kita malah. Wanabatan lain pada biji-bijian aku tumbuh juga, tumbuh-tumbuhan. Padi pun aku biji padi pun aku keluarkan daripada bumi melalui air. Dan tumbuh-tumbuhan, sayur lah, sawit lah, terung, lada, tomato, semua sekali aku buat subik daripada bumi setelah aku gabungkan dengan tenaga air dari langit. Wa jannatil alfafa, dan hak lain pada biji-bijian tumbuh-tumbuhan aku buat juga jannat. Syurga pun orang panggil jannat, dusun pun orang panggil jannat. Jannah ya jinnu maknanya tutup. Orang gila Arab panggil majnun. Majnun mana orang gila. Bapa orang gila dipanggil majnun kerana akal dia tertutup oleh penyakit ke, tertutup oleh apa ke. Dengan sebab dia tertutup, maka Arab panggil orang gila ni majnun. Pokok kayu yang rendai molek orang panggil jannat. Jannatin majnunun, junna jananun, semua sekali ni mana bertutup. Aku buat biji-bijian, aku juga buat tumbuh-tumbuhan, aku buat juga dusun yang wajannatin, dan dusun-dusun yang menutup bumi kerana rendainya, kerana buah lebaknya, kerana dahannya, kerana ratinya. Alfatan, bersusun-susun berlapis-lapis. Ada baru ni ada syarikat pergi jumpa hamba nak tanya, nak cari tanah di Kelantan, nak 5,000 akar, nak tanya rupu apa? Rupu alpapa. Alpapa ni bahasa Arab Quran. Jadi sejenis rupu dia boleh diekspor untuk makan lembu kurban. Nama rupu itu rupu alfafa. Dalam Quran sebut wajannatin alfafa. Tak ada Allah nak buat nama berapa, buat nama alfafa. Sedangkan alfafa itu mari daripada Inggeris. Inggeris ambil bahasa Quran. Inggeris dengan orang Melayu serupa ya, sama-sama orang. Hak Inggeris hak malah miskin pun kita juga. Inggeris hak rajin, kaya pun kita juga. Jadi rupanya rupuk hak lituk bumi yang boleh manfaat untuk dia, keldai dia makan ni, dia ambil benih dia oleh orang Eropah, dijadikan bahan perniagaan dan diekspor rupuk tu pada dunia mana untuk makanan kuda, lembu kurban apa semua sekali. Rupuk dia panggil rupuk alfafa. Habis kata. Kemudian bila dia royak dunia, ini kelebihan Quran. Kelebihan Quran ni bila dia royak dunia, dia royak akhirat. Jadi kita nak kata Quran ni kitab dunia kau tak kena. Nak kata kitab akhirat kau tak kena. Kitab belaka. Dunia pun dia royak Al-Quran, akhirat pun royak Al-Quran. Kalau kita baca buku orang buat, buku katalah buku geografi, dia royak aja geografi daripada awal sampai akhir geografi. Maya poster dia tak royak kerana buku saya ni buku geografi. Dadah tak dadah dia tak royak kerana buku geografi. Quran ni nego pun dia royak, akhirat pun dia royak. Rumah tangga pun dia royak, akhirat pun dia royak. Untuk apa lagi? Pelajaran pun dia royak, akhirat pun dia royak. Politik pun dia royak, akhirat pun dia royak. Pilihan raya tak ada, muka pilihan raya baru timbul. Jadi walau belah mana pun, ni teknik mereka ke, nego ke, sosial ke, budaya ke, semua dia royak, tapi dia campur dengan akhirat. Supaya kita duduk atas dunia ni, kita sedar dunia ni tempat bekat untuk akhirat.
Dan bekalan yang paling penting nombor satu yang kita ambil ialah takwa. Atas dunia ni kita banyak duit, kita banyak rumah sewa, tak jadi apa. Sekiranya orang tak payah sewa. Jadi kita buat rumah sewa ke bukan nak ke rumah sewa, nak ke duit. Kita buat ladang sawit ke bukan nak sawit, nak ke duit. Kita buat perniagaan ke bukan nak ke perniagaan, nak duit. Kita nak berapa pun duit. Duit ni untuk di dunia boleh kita change, boleh kita tukar jadi pahala. Daripada duit tukar jadi pahala. Nak tukar jadi pahala tak ada cara lain daripada cara Islam. Nasionalis tak reti apa sekarang. Sosialis tak reti apa sekarang. Komunis, demokrasi tak reti apa sekarang. Kok yang reti Islam. Bagaimana cara nak tukar cakapan kita biar jadi cakapan atas dunia jadi buka akhirat. Bagaimana cara nak tukar laki bini kita biar buruh tangga kita tukar jadi akhirat. Bukan jadi pahala. Belah mana nak tukar koperasi kita, koperak kita biar jadi daripada koperak kita tukar jadi pahala. Semua disebut oleh Quran. Sebab itulah kita kata membangun bersama Islam. Bukan membangun Melayu harta budaya kemajuan pada hari ini semua. Kalau Nabi Muhammad tak mari pun orang pandai buat harta. Kalau Nabi Muhammad tak mari, Nabi Isa tak mari, Nabi Ibrahim tak mari, Nabi Yaqub tak mari, orang boleh buat pembangunan. Kita yang baca sejarah Babylon. Dalam sejarah dunia ni ada sejarah Babylon. Babylon ni Babel lah, tempat Saddam Hussein, tempat Iraq. Raja Babylon dia boleh buat benda pelik sampai ke termasuk dalam senarai 7 benda ajaib dunia. Atas dunia ni ikut ahli sejarahnya ada 7 perkara benda pelik. Termasuklah apa ni hanging garden, hanging kebun taman tergantung. Taman tergantung ni dibuat oleh Raja Babylon berapa 7,000 tahun dulu. Ketika tu raja ni lawan Nabi Ibrahim. Mana Nabi dia kalau tak ada pun orang kita buat kemajuan. Belah mana pecah batu jadi seming tak payah Nabi ajar, otak padan kita, otak padan tu. Belah mana nak jadi besi, jadi keloli, tak payah Nabi ajar, otak padan tu. Belah mana cara nak suruh menyerta beku daripada laut, daripada petrol tu, nak suruh jadi beku, jadi menyerta, tak payah Nabi ajar. Otak ada tu. Hak yang Nabi kena ajarnya, dia nak proses benda di dunia ni, dia jadi bekal akhirat. Pilihan raya di dunia, tapi nak suruh jadi pada lagu mana? Ini cara ni. Jangan nipu. Jangan duk buli rakyat. Sekolah ni buli orang. Pak senior buli junior mati kediri. Hak tu pergi sekolah. Pemimpin pula buli pula. Hak tu buli sama-sama buli sampai mati orang. Pemimpin ni buli rakyat, mati demokrasi. Kedua-dua tu sepatutnya kena hukum. Dan orang yang hukum ni ialah kita lah belakang. Kerana kita ni orang panggil al-jumhur, orang panggil rakyat ni, kita lah yang berkuasa amru ma'ruf nahyu munkar. Benda molek orang pakat sokong. Mu tak sokong tak apa, tapi ramai-ramai sokong. Benda ma'ruf, benda munkar tak payah polis masuk capur, tak payah askar masuk capur. Rakyat reti benda munkar kena buat. Sebab tu dunia timbul berontak, timbul revolusi, timbul berapa ni kerana Arab orang ni tipu belaka. Arab rakyat tipu, raja tipu, rakyat presiden tipu. Maka rakyat bangun. Di Rusia baik, Abraham Lincoln baik, George Washington baik, nama-nama tu nama Eropah. Nama kita orang Melayu dia tak tunjuk. Nakkan ni jahat, pokok ni jahat, dia tak tunjuk nama orang. Apa ni Tuk Janggut kau, ini orang revolusi Tuk Janggut, tapi dia kata penjahat. Sedang apa namanya apa ni rakyat Erop lawan Amerika. Dia kata rakyat Erop penjahat pemberontak. Amerika tak betul, ada masuk akal, tapi buat Amerika kata nanti tidak penting sekeh dia tu ya bendanya. Jadi rakyat Erop ni menampak Amerika memang sah, memang betul, boleh pahala. Banyak mana hak mati menetek kafir musuh kafir lawan dia boleh pahala. Tapi Amerika hak mari nak ropok negeri dia tukar dia kata dia ya reformasi. Rakyat Iraq ni penjahat, dia tukar perkataan sejak zaman Nabi pakai ni tukar hak bodoh pakailah hak cili dia boleh terima. Sebab itulah kita kena belajar Quran. Kerana Quran ni orang kafir Mekah kata Muhammad ni mengacau. Nabi Muhammad kata aku ni baik kira orang, inna ma nahnu muslihun, kami ni baik kira orang. Dia kata mengacau. Kafir Mekah pun anggap Nabi Muhammad ni pengacau, pemecah belah. Tapi Quran ajar tidak pemecah belah, baiki, tapi Mekah tu ajar. Jadi kalau kita faham nak
Baca Quran kita boleh cek lalu hak mana hak jahat, hak mana hak betul, hak mana hak berontak, dia hak mana hak reformasi. Habis kat tu cerita dunia. Baik sekarang dia mai pula inna yaumal fasli kana miqata. Ni dia ini sebagian bersebut tadi. Quran disebut kedua, dunia ataupun akhirat. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari pemutus. Kana miqata, ada jadualnya, ada waktunya, ada agenda. Manusia, aku buat langit, aku buat bumi, aku buat air, aku buat tumbuhan, aku buat makan, aku buat betul benda ni. Tapi mungkin reti ada haknya, ada sudahnya, iaitu bila siapa tanya aku nak tamat ke dunia ni, maka timbullah yaumul fasli, hari pemutus, hari kata penyudah, supaya mu faham aku buat mengatah dunia ni bukan percuma dah. Boleh makan, bukan makan percuma. Boleh minum, bukan bila minum percuma. Boleh meniaga, bukan meniaga percuma. Boleh berumah tangga, bukan sama selama-lamanya. Berpolitik ke selama-lamanya. Ada masa tamatnya. Dan aku buat akhirat dengan tujuan al-fasli, tujuan kata pemutus, supaya mu faham bahawa aku perlu mengatah dunia ni bukan main-main. Ada benda aku nak buat. Aku nak suruh mu buat ma'ruf, dan aku nak suruh mu larang mungkar. Batu Dr. Qardawi kita baca semalam, dia kata rukun Islam ni biasa disebutnya 5. Saya nak tambah 2 lagi, iaitu amrul ma'ruf nahi munkar dan al-jihad fi sabilillah. 7 rukun Islam ni. Kalau kita sebutnya 5 dan ada hadis sebutnya 10, Qardawi kata hak 5 ni kena tambah lagi 2. Law ni mustahak 2, iaitu amrul ma'ruf nahi munkar, mengucap masyahadat, mayang, 2 puasa, 3 zakat, 4 haji, 5 ia keenamnya amrul ma'ruf nahi munkar. Kena pakat suruh orang buat benda molek, dia kena pakat automatik larang orang benda munkar. Amrul ma'ruf nahi munkar walaupun sebut 2 tapi kita nak suruh orang buat baik saja, pas nak orang buat jahat tak jadi. Suruh buat baik, serentak dengan itu kena larang pula buat benda jahat. Kalau kita suruh orang menanam padi, kita suruh perah lembu kata dia juklah menanam padi, tak jadi. Padi kena buat pagar, kena ada juga supaya lembu tak masuk dalam padi. Itu dia duduk. Lepas tu jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah ni bekerja keras untuk Allah. Kerja dengan ceramah kau, kerja dengan harta benda duit derma kau, kerja dengan guna nyawa sampai mati ke diri kau kerana tolong agama Allah. Ini pun masuk di bawah rukun iman juga. Jadi Qardawi dia setuju kalau pakat terima rukun iman ni tidak nakal dak, tidak nakal dak, tidak rukun Islam tidak lima, bukan tambah lagi 2, iaitu amrul ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Batulah hadis yang sebut keimanan pada 10 pada. Tak apa tu cerita panjang. Dan semalam kita baca di dalam nakal semalam. Inna yaumal fasli kana miqdar. Sungguhnya hari pemutus ada waktunya. Aku tidak biar manusia duduk dalam keadaan buat sesuka hati, tinggal sesuka hati, khianat sesuka hati, buat budi sesuka hati. Tak. Ada pemutusnya. Dan ada miqat. Miqat mana ada jadualnya, ada waktunya. Akan sampai masa dunia ni hak mana mati akan hidup balik. Hak duduk tengah hidup ni pun akan mati belaka. Kerana siapa tahu umur dunia ni tua dan hidup balik. Hidup sekali lagi orang panggil akhirat. Jadi bila sampai akhirat, kita orang kampung kena mikir apa bekal yang aku akhirat. Kita orang korporat kena mikir apa bekal yang aku untuk akhirat. Kita ahli ilmuwan kena mikir apa bekal akhirat. Kita orang politik pun kena mikir, orang korporat kena mikir, orang universiti pun kena mikir, orang kampung kena mikir. Zaman-zaman hari tu 50 tahun, 40 tahun dulu mikir akhirat ni pokok tak lebah ya. Waktu lebar tasawuf, tak lebar ngaji, pokok tak lebar ngajar. Gawa kajian dak. Gawa kajian dia kira kita atas, tak sakut nak agama, tak sakut syurga neraka, tak sakut nak akhirat. Maka dia duduk suku, tak pergi dekat, maaf pun tak pergi. Itu cara orang putih penuh otak orang Islam. Baik orang Melayu, baik orang Arab, baik apa pun. Ini golongan-golongan elit dia panggil. Orang atas suku. Dia beritahu negeri ni pun pokok dia. Mati pok anak dia sambung, mati anak cucu dia sambung tu. Orang pun tak boleh. Tu 50 tahun hari tu. Lah ni alhamdulillah tak cakap nak tutup, tak cakap nak sekat.
terbuka fikiran. Baru masalah akhirat tak kira tok lebar, tak kira tok cikgu, tak kira tok kerani, tak kira tok datuk, tok berapa, kena lerak belaka, serupa kan. Datuk yang buat baik syurga, datuk yang buat jahat neraka. Tan Sri buat baik syurga, Tan Sri buat jahat neraka. Cina buat baik, Cina masuk syurga. Melayu buat jahat, jahat masuk neraka. Melayu baik masuk syurga, Arab jahat. Tok Sahih Arab dia pun masuk neraka. Dalam Quran ada nama tu Arab, ahli neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nama orang baik tak ada, tapi nama orang Arab ada ahli neraka. Ya main. Jadi benda ni kena berubah. Fikiran kita jangan duduk turun putih sama-sama Eropah sama-sama, jangan. Kena pandai kita berubah mengikut Quran. Dalam harakah minggu lepas dia sebut cerita seorang penulis nama apa? Parisnya kau berapa? Dari Vietnam. Dia jawab tulisan-tulisan yang dibuat oleh orang ni. Dr. Harudin pun jawab, Ustaz apa ni yang petua PUN pun jawab. Jadi kesilapan seorang penulis kata Islam dia apa ni lepas ni salah dia kerana tak pandai tengok situasi. Pandai situasi, situasi ni bahasa orang pun tak reti. Jadi bila bunyi kata yang pelik, orang pun kata pandai dia ni, dia kecil benar, aku tak reti dia.